TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Dah ambil vaksin dah? Dah, alhamdulillah. Belum lagi? InsyaAllah nanti ada tu. Okey, jadi kepada anda semua ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kepada calon-calon SPM 2021 ni, siapa yang mengambil subjek fizik? Angkat tangan. Wah, ramai ada dalam 60,000 tu. Ramai angkat tangan tu. Anda cukup bertuah sebenarnya kerana hari ini kita akan menampilkan seorang guru. Dia ni dah 4 kali dah datang. Lepas tu dengar katanya dia nak sangat saya buatkan dia. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Dream big, work hard, stay humble. Sama bukan? Itu dia. Kita ada Cikgu Hairan Nisa, atau lebih senang kita panggil Cikgu Nisa. Assalamualaikum. Salam Akmal. Akmal sihat ke? Alhamdulillah. Cikgu cantik hari ni, Cikgu. Ada majlis apa-apa ke? Adalah hari ni special. Special. Okey, Cikgu. Dengar kata hari ni kita nak belajar bab cahaya dan optik. Siri 1. Ya, siri 1. Apa perbezaan ada siri 1, siri 2, siri 3 semua ni? Sebabnya tajuk cahaya dan optik ni agak panjang dan agak sukar. Jadi kita pisahkan jadi siri 1 dan siri kedua. Hari ini siri yang pertama. Hari ini siri pertama. Cikgu, kalau saya ingatlah kan waktu cikgu datang pertama kali lah kan. Ingat lagi. Ya, ingat cikgu pada bulan 2. Cikgu, macam mana cikgu keputusan fizik bagi calon SPM 2020 di sekolah SMK Raja Ali, betul? Okey, alhamdulillah. Cikgu sangat gembira dengan keputusan mereka. Setiap daripada mereka menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan. Kalau nak dibandingkan daripada sebelum-sebelum tu Akmal, cikgu sangat gembira dan cikgu harap mereka akan terus menyukai fizik, mengambil jurusan di kolej universiti yang berkaitan dengan bidang fizik. Ya, Akmal. amin. InsyaAllah. Okey cikgu, seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi saya nak minta cikgu untuk kita lakukan sanitasi. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, jom. Okey, seperti biasa di atas meja ini kita ada hand sanitizer. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Okey. Alright, diikuti dengan saya pula. Okey, baik, tadi cikgu dah cakap dah mengenai subjek fizik. Kalau boleh, cikgu mintalah pelajar-pelajar di luar sana tu ambillah subjek fizik sebab fizik ini sangat-sangat seronok, betul cikgu? Betul. Dan memang sangat seronok ni Akmal. Kalau kita tak kenal maka kita tak cintalah. So kita kena kenal barulah kita cinta. Ya, macam cikgu dengan yang kat luar tu. Okey. Dia letak masalah pasal tepi sikit. Ini kita nak tanya ni pandangan pelajar mengenai subjek fizik, cikgu. Okey, nak jom. tahu apa kata mereka? Let's go. Didik TV KPM. Apa yang saya dapat pelajari daripada topik ini adalah saya dapat tahu apakah itu cahaya dan apakah itu optik. Saya juga dapat tahu bahawa terdapat 3 jenis cermin, iaitu cermin cekung, cermin cembung dan cermin satah. Terdapat banyak aplikasi cermin seperti di dalam bidang ketenteraan, iaitu periskop di dalam kapal selam, bidang perubatan iaitu cermin pergigian yang digunakan di dalam bidang pergigian dan banyak lagi. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat dan tidak dapat melakukan aktiviti harian. Saya suka tajuk cahaya dan optik kerana cahaya amat penting dalam kehidupan seharian. Tanpa cahaya, kita sukar untuk melakukan sesuatu. Kerana mata kita memerlukan cahaya untuk dapat melihat. Selain itu juga, pada bab ini, kita dapat mengkaji dan mempelajari kenapa terdapat perbezaan pada warna pelangi yang melibatkan konsep pembiasan. Saya suka tajuk cahaya kerana cahaya mempunyai pelbagai kegunaan dan boleh membantu kita dalam kehidupan seharian.
Cahaya merupakan salah satu sumber tenaga yang amat penting untuk kehidupan manusia, tumbuhan dan haiwan. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan membekalkan oksigen melalui proses fotosintesis yang menggunakan cahaya matahari. Selain itu, pada waktu siang, cahaya matahari membolehkan kita menjalankan aktiviti-aktiviti dengan lancar. Tanpa cahaya, kita akan berada dalam keadaan yang gelap secara berterusan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa cahaya boleh membawa pelbagai faedah kepada semua manusia. Didik TV KPM. Okey, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek fizik dan saya pasti anda semua dah tak sabar dah kita nak mulakan subjek kita. Tapi sabar dulu, kita nak berhenti rehat. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan sekolah pilihan hari ini. Mereka datang daripada sekolah yang sama iaitu SMK Raja Ali Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Ipoh. Betul cikgu? Betul. Okey, dan siapakah mereka ini? Jom, ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Wah, semua ceria-ceria Ya. Baik, kita nak perkenalkan mereka terlebih dahulu. Dimulakan dengan Ashikin. Ashikin, awak sebut nama awak dan juga cita-cita awak. Nama sekolah tidak perlu sebut lagi. Silakan Ashikin. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashikin binti Jaafar. Cita-cita saya untuk menjadi seorang peguam. Wah, peguam. Bagus-bagus. Okey, seterusnya Iktisham. Betul ke nama awak? Ya, saya. Okey, silakan. Nama saya Muhammad Isyam Ashraf. Bini sekalian, cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor. 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 Baik. Okey, seterusnya. Ini namanya siapa ni abang ni? Saya tak nampak nama awak dekat situ. Ni siapa nama ni cikgu ni? Luqman Hakimi. Luqman Hakimi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Luqman Hakimi bin Syamizan. Cita-cita nak jadi nutritionist. Nutritionist? Nutritionist, Wah, ini dia mesti jaga makan. Awak jaga makan ke? Jaga. Oh, bagus. Nampak tidak meyakinkan di situ ya. Okey, baik. Seterusnya siapa ni? Cantiknya. Ni, nama siapa? Zahira. Zahira. Nama saya Zahira Alia binti Mak Zahidain. Saya nak jadi doktor juga. Doktor juga. Macam tak yakin cikgu. Dia macam yang tadi kawan dah pilih doktor. Ambil je lah sama dengan dia. Okey. Tiru je lah. Betul. Seterusnya ni, Leng Chai. Siapa nama? Hai semua. Nama saya Tiu Keng Kiong. Cita-cita saya adalah menjadi seorang IT. IT. Nak involve dalam IT. Nice. Okey, yang terakhir sekali. Siapa nama dia? Hai, nama saya Liana Shazana binti Kamaruzaman. Cita-cita saya nak jadi interior designer. Interior designer. Lepas ni kalau nak buat rumah ke apa boleh panggil dia? Iya, dengan kata dia nak sponsor rumah kita cikgu. Best tu. Terima kasih. Okey, baik. Saya pasti anda sudah kenal dah pelajar-pelajar kita daripada SMK Raja Ali. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek fizik dengan bab cahaya dan optik siri 1 bersama dengan Cikgu Nisa. Dipersilakan cikgu. Okey, Akmal. Terima kasih. Hari ini cikgu akan berkongsi tentang cahaya dan optik siri yang pertama. Okey. Okey, kita tengok apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, cikgu dah cakap cikgu tak dapat cover semua hari ini. Cikgu hanya akan cover topik pembiasan cahaya, indeks biasan dan juga pantulan dalam penuh. Okey, inilah dia 3 subtopik yang akan cikgu kongsikan hari ini. Okey, kita teruskan dengan slide yang pertama ini. Ada imej 1 dan juga imej 2. Okey. Apa yang dapat diperhatikan dalam slide cikgu ni? Akmal nak cuba tak Akmal? Akmal nampak apa? Kalau imej 1 tu kita nampak dia punya dipanggil pembiasan cahaya. Betul cikgu? Pandai ni cikgu tak payah ajar lah macam ni. Akmal lah tolong ganti cikgu ni. Saya kan bekas cikgu fizik. Bekas Bekas. Ini macam reflect lah cikgu. Kalau kita letak straw minuman kan, dia akan nampak besar.
Okey. Kat bawah tu. Betul ke saya perkataan nampak besar? Okey, dia sebenarnya kita bukan nampak besar, dia lebih kepada bengkok. Bengkok. Dia punya istilah yang kita selalu gunakan dalam pembiasan cahaya ni adalah sinar cahaya nampak bengkok. Sinar cahaya nampak bengkok. Mungkin ada pelajar cikgu yang nak cuba beri penjelasan daripada imej ini. Silakan. Ada tak? Mungkin ada? Ada sesiapa? Okey, Luqman. Okey. Nutritionist kita. Nutritionist. Kita tengok macam mana nutritionist bagi pendapat tentang imej 1 dan imej 2 ni. Boleh pilih mana-mana imej? Imej 2 tu saya nampak. Okey, imej 2. Saya nampak buaya tu. Okey, buaya. Buaya cikgu? Ya, buaya ni. Buaya tu tak sambung badan dia dengan kepala dia. Kan? Tengok kan? Magic. Magic kan? Magic. Itulah cikgu cakap. Fizik ni kalau kita tak cuba kenali, kita memang rasa tak seronok lah fizik ni. Ini tanpa pengetahuan fizik, cahaya dan optik especially, kita takkan tahu kenapa benda ni jadi. Okay? Tapi hari ini bila kita belajar tentang pembiasan cahaya, maka kita akan dapat tahu bahawa ini semuanya berlaku kerana pembiasan cahaya. Bukan cikgu edit tahu gambar ni. Okay? Memang gambar ni wujud. Okey Luqman, thank you. Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan pembiasan cahaya. Okey, para pelajar di rumah boleh rujuk di muka surat 232. Okey. Oh, Akmal, bagus. Sila. Fenomena yang berlaku. Pembiasan cahaya ialah fenomena yang berlaku kerana perubahan halaju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik. Kalau tengok pada slide cikgu yang sebelah sini kan, kamu akan nampak bahawa ada dua yang kita maksudkan medium yang berlainan ketumpatan optik. Udara dan juga blok kaca. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Ada dua situasi tadi. Okey, situasi yang pertama. Apabila sinar cahaya merambat ni bergeraklah. In other words, dia merambat dari medium yang berketumpatan optik rendah, iaitu udara. Okey. Kemudian sinar cahaya tadi masuk ke medium berketumpatan optik tinggi. Yang kedua ni. Okey. Jadi apabila ini berlaku, kita akan nampak seolah-olah sinar cahaya itu membengkok mendekati normal. Okey, ini kerana halaju cahaya telah berkurang. Tadi dalam udara, lepas tu masuk ke dalam blok kaca. Akhirnya, sudut biasan kurang daripada sudut tuju. Itu yang kita nampak bengkok tadi tu, Akmal. Okey. Okey. Kita tengok pula kes yang kedua. Untuk kes yang kedua, jika sinar cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik tinggi, maksudnya daripada blok kaca ke udara. Ini contoh yang diambil daripada buku teks. Okey, bila ini berlaku, sinar cahaya tadi akan membengkok menjauhi normal kerana halaju bertambah daripada blok kaca ke udara. Halaju bertambah. Jadi, sudut biasan lebih besar daripada sudut tuju. Okey, cikgu dah bagi penerangan. Panjang juga penerangan tu kan? Okey, cikgu bagi dalam bentuk keywords. Okey, para pelajar di rumah dan juga pelajar-pelajar cikgu, okey, kamu kena ingat keywords yang cikgu bagi ni untuk memudahkan kamu menerangkan fenomena pembiasan cahaya. Okey, secara keseluruhannya untuk memudahkan kamu mengingat tentang pembiasan cahaya, perubahan halaju. Pembiasan cahaya itu berlaku kerana perubahan halaju. Perubahan halaju akan menyebabkan pembengkokan pada alur cahaya. Bengkok. Okey, betul. Kerana apa? Perbezaan ketumpatan optik. Ini adalah keywords yang pertama untuk mengingat dengan baik pembiasan cahaya. Okey, keywords yang kedua dalam soalan penerangan. Kalau kamu diminta untuk menerangkan fenomena pembiasan cahaya. Ingat 4 perkara ini mesti kena ada dalam kamu punya penjelasan. Yang pertama, mesti sebut tentang ketumpatan optik. Yang kedua, mesti sebut tentang garis normal. Ketiga, perlu kamu sebutkan tentang halaju tadi. Adakah halaju bertambah atau halaju berkurang? Dan akhir sekali, sudut. Sudut apa? Sudut biasan, sudut tuju. Okey, 2 keywords. Alright? Okey, kita cuba. Soalan yang pertama, gambar buaya tadi. Okey, gambar buaya tadi. Berdasarkan rajah di atas, terangkan fenomena yang berlaku. 4 markah.
diperuntukkan untuk soalan E. Okey. Keywords tadi cikgu dah bagi. Betul. Siapa nak cuba? Angkat tangan. Akmal ke? Yes, yes. Ashraf. Okey, cuba tadi Ashraf. Berdasarkan 4 keyword yang cikgu bagi tadi tu. Aha. Dengar cikgu. Okey, boleh. Teruskan Yang Ashraf. pertama sekali ketumpatan optik. Yes, mesti Kita ada kena ketumpatan terangkanlah optik. daripada mana ke kurang tumpat, daripada sama ada kurang tumpat ke lebih tumpat ataupun lebih tumpat ke kurang tumpat. Alright. So ni cahaya daripada atas, tadi daripada kurang tumpat yang ke lebih tumpat lah. Okey. So yang kedua normal, garis normal. Sama ada dia mendekati ataupun menjauhi garis normal tu. So daripada atas kan? Betul. So daripada yang lebih tumpat kepada yang lebih tumpat, jadi dia akan mendekati normal sebab hal laju dia berkurang. Yes, So, dia betul. akan mendekati Yang normal ketiga lah. tu dah sebut hal laju. Dan yang akhir sekali sudut dia yang akhir sekali dia punya, so sudut 7 akan lebih besar daripada sudut biasan. Okey, bagus. Daripada medium yang kurang tumpat ke lebih tumpat. Alright. Tengok Akmal tadi secara tak langsung sebenarnya, thank you Ashraf. Secara tak langsung tadi sebenarnya, cikgu telah memberikan teknik untuk menerangkan sesuatu fenomena. Soalan penerangan ni dekat dalam soalan kertas-kertas exam kan. Dalam kertas 2, pelajar-pelajar dia selalu tinggal. Tinggal apa cikgu? Tinggalkan soalan ni ataupun dia selalu jawab 1 atau 2 sahaja isi. Itu masalah utama sebab dia rasa macam dia tak boleh, dia tak tahu nak buat. Dia tahu benda tu tapi dia tak susah tahu nak explain. buat. Dia susah nak explain. Tapi bila bercakap dia boleh explain. Yelah macam tadi Luqman cikgu. Luqman Ashraf kan nama dia? Luqman yang atas Ashraf. Saya bilang berapa banyak kali dia sebut tumpat. Dia dalam 20 tu. Tumpat. Okey. Jadi untuk rujukan semua pelajar, cikgu dah tuliskan di sini jawapan yang telah diterangkan oleh Ashraf tadi. Okey, kalau nak lebih cantik soal jawapan dia kan, bawah sekali kita kaitkanlah dengan fenomena yang diberikan. Pembiasan berlaku dan menyebabkan kepala buaya kelihatan bengkok daripada badannya. So cantiklah. Kalau pemeriksa baca ni jatuh cinta terus, bagi 4 markah. Apa pula kalau saya bagi 100? 100 tak boleh cikgu? 4 markah. Okey. Tapi kan cikgu, kalau ada pelajar yang dia susah nak explain, tapi dia faham konsep dia. Dia hanya buat macam tadi ketumpatan objek, lepas tu dia buat arrow je. Lepas tu arrow dan arrow. Boleh ke macam tu cikgu? Okey, dia kena tengok baliklah rajah tu betul ke tidak. Okey. Lagi satu cara je kan Akmal. Mungkin pelajar dia boleh ingat rajah. So lukis rajah tu berdasarkan rajah tadi, berdasarkan rajah pembiasan cahaya tu, pelajar dia cuba explain. Disebabkan ada 4 markah, sekurang-kurangnya mesti ada 4 isi. Betul. Itu yang cikgu bagi dalam keywords kedua tadi, ada 4 perkara yang perlu pelajar sebut. Cikgu dah merahkan isi-isi itu. Okey, itu secara tak langsung hari ini sambil cikgu ulang kaji, cikgu bagi teknik untuk para pelajar menjawab soalan penerangan dengan lebih baik. Dengan tata bahasa yang betul. Yes. Okey. Boleh Kamal? Boleh. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua, soalan objektif. Soalan objektif. Ada siapa nak cuba? Okey, anyone? Yes. Saya. Kiang. Sila Kiang. Abang IT kita. Abang IT. Okey, let's go. Soalan ialah raja di atas menunjukkan cahaya sinar cahaya yang ditujukan ke blok kaca. Pernyataan manakah betul? Okey, antara A, B, C dengan D. Jawapan saya adalah A. Betul. Confirm. Kenapa Confirm. B salah? Kerana sudut 7 tidak sama dengan sudut biasan. Okey, itu kena ingat Sudut 7 tadi kita dah belajar tak sama dengan sudut biasan. Betul. Yang sama itu tadi kalau kita belajar pantulan. Kalau pantulan sudut 7 dengan sudut pantulan sama. Yang ketiga, kenapa ketiga ni salah? C ni. Cahaya merambat lebih rendah, bukan tidak laju. Okey. Tak laju kan? Okey, D pula tentang kecerahan ni? Kecerahan cahaya berkurang. Okey, kecerahan cahaya apabila ia merambat berkurang di dalam blok kaca. Okey, betul lah tu Kiang. Lah jawapan dia. Nampak kalau pelajar itu betul-betul faham dengan konsep soalan, insya-Allah cikgu. Yes, betul.
Ya, tahniah abang IT kita. Boleh jadi Thank IT you. insya-Allah. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Cikgu baca soalan tu. Sementara pelajar-pelajar tu dia boleh cari idea lah nak jawab yang mana. Soalan yang ketiga. Raja di atas menunjukkan seorang budak lelaki sedang memerhati seekor ikan dalam sebuah kolam. Alasan manakah yang betul untuk menerangkan situasi tersebut? Cikgu kan Akmal, kalau cikgu zaman sekolah dulu, kalau cikgu baca rasa macam semua betul. Soalan objektif ni. Ataupun ada juga setengah pelajar dia baling dadu. Baling dadu. Ya. Okey, kita dah bagi cukup masa untuk pelajar ni pilih jawapan. Siapa nak cuba? Zahira angkat tangan. Mana Zahira? Dia Okey, angkat tangan, Zahira. cikgu. Sila Zahira. Boleh Zahira jawab soalan ini? Boleh. Okey. Berarti soalan. Tak payah baca Raja. soalan, terus bagi jawapan. Saya bagi jawapan. B. Okey. B ke? B jawapan dia. Kenapa? Jawapan dia B. Kenapa? Akmal nampaknya macam dah tahu dah. Cikgu akan tanya kenapa. Dah 4 kali kita buat sama-sama, cikgu. 4 kali apa? Okey, silakan Zahira. Kenapa awak memilih B bukan A atau C atau D? Sebab laju. Sebab ni apa? Tu dia punya ciri-ciri dia. Betul kan? Senang awak punya jawapan. Mantap. Tapi betul kan? Betul lah, cikgu. Memang ciri-ciri dia. Ya. Bila kita bercerita tentang pembiasan cahaya, Ya. ciri-ciri yang pertama yang kita akan tengok adalah perubahan pada hal laju. Hal laju. Okey. Cuma saya terfikir apa yang tangan dia buat tadi tu. Dia nak explain apa tadi tu. Mungkin yang tangan dia tu. Mungkin dia cuba nak memberi cahaya kepada apa yang dipikirkan. Okey. Tapi mungkin cikgu boleh explain juga kenapa A, C dan D tu salah sebenarnya, cikgu. A ini indeks biasan udara lebih tinggi daripada indeks biasan air. Okey, jawapan ni tak betul. Okey, indeks biasan kita akan cover selepas ini. Okey. Ketumpatan udara lebih besar dari ketumpatan air. Tak betul juga. Sebab ketumpatan udara kurang daripada air. Okey, D. Frekuensi cahaya dalam udara adalah lebih tinggi daripada frekuensi cahaya dalam air. Pun salah juga. Okey. Jadi sebenarnya keywords untuk soalan pembiasan ni, kamu kena tengok dahulu laju cahaya. Laju cahaya. Pembiasan cahaya berkaitan dengan laju cahaya. So itulah possibility jawapan yang betul kat situ. Nak senang ingat, laju cahaya yang dekat udara sentiasa lagi laju daripada air. Yes, betul. Kerana perbezaan ketumpatan optik tadi. Yap. Okey, boleh cikgu teruskan? Faham ke pelajar-pelajar di rumah? Faham? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Akmal boleh faham Boleh, cikgu? Okey, cikgu nak panggil Akmal nanti jawab exam jugalah. Terima kasih, cikgu. Okey, tadi cikgu ada sebut tentang indeks biasan. Betul. Indeks biasan. Okey. So indeks biasan ini untuk menentukan darjah pembengkokan alur cahaya. Apabila cahaya merambat dari satu medium ke medium yang lain. Okey, in other words, cahaya tu bengkok. Berapa banyak dia bengkok? Itulah untuk indeks biasan. Okey. Muka surat 233 buku teks kamu. Jadi para pelajar silalah buka buku teks kamu, rajin-rajin buka buku teks tu sebab itulah rujukan utama selain daripada profesor-profesor Google yang ada. Yes. Okey. Indeks biasan dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu ketumpatan optik bahan yang selalu kita sebut tadi. Selain daripada itu, panjang gelombang cahaya. Okey, panjang gelombang cahaya ni Akmal, kita punya cahaya ni ada 7 warna semuanya. Merah warna pelangi. Okey. Kan warna pelangi kan? Yes. Setiap satu warna itu mempunyai panjang gelombang yang tersendiri. Jadi panjang gelombang itu tadi akan mempengaruhi indeks biasan. Yang ketiga adalah suhu. Suhu panas, suhu sejuk. Turut akan mempengaruhi indeks biasan ini tadi. Okey. Cikgu terus kepada formula. Yes. Tapi formula cikgu, yang berkaitan dengan indeks biasan. Ya, tapi seperti biasa cikgu, sebelum kita nak meneruskan ke formula, kita nak apa cikgu? Kita nak berhenti rehat. Cikgu nak minum air kot. Kita kan bulan puasa ni. Mana ada. Tak adalah. Okey, kita nak berhenti rehat sampai sini akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, tadi kita nak sentuh ni bagi apa cikgu? Indeks biasan. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom cikgu kita sambung balik kita punya kelas. Kita sambung kita punya kelas tadi untuk indeks biasan. Yap. Indeks biasan ni selalu pelajar dia confuse sebab ada 4 formula. Dia tak tahu nak guna formula yang mana. Okey. So cikgu ringkaskan indeks biasan ni hari ni kan. Ada 4 formula semuanya yang melibatkan indeks biasan. Jika yang pertama melibatkan laju cahaya, maka kalau kamu baca soalan tu dia cakap pasal laju cahaya, pasal laju dekat dalam medium. So kamu gunakan formula yang pertama. Formula yang kedua melibatkan hukum Snell. Ada sudut tuju, ada sudut biasan. Kamu diminta untuk mencari apakah sudut tuju bagi situasi yang diberikan. Maka kamu akan gunakan formula hukum Snell. Formula yang kedua. Formula yang ketiga pula adalah formula yang melibatkan dalam nyata dan dalam ketara. Tahu tak Akmal apa dia dalam nyata dalam ketara ni? Dalam nyata, dalam ketara, tak tahu. Alam nyata saya tahu cikgu. Alam nyata. Dalam nyata apa tu cikgu? Okey, dalam nyata ni situasi dia umpama macam pernah tak Akmal tengok dekat swimming pool. Okey. Kita tengok swimming pool. Kita nampak swimming pool ni macam cetek je air ni. Sekali masuk. Sekali masuk dia dalam. Itulah dia fenomena yang dikaitkan dengan dalam nyata dan dalam ketara. Ataupun kalau kita tengok daripada atas ada ikan kat bawah kan. Kalau kita nak tangkap ikan, kita rasa macam dah kena kat ikan tapi tak kena ikan tu. Itulah dia dalam nyata dan dalam ketara. Okey, yang keempat, cikgu lainkan sikit dia punya formula, dia punya gambar-gambar tu. Warna merah sikit ada kat situ kan. Sebab kita akan sentuh sekejap lagi dalam pantulan dalam penuh. Okey. Jadi kalau yang keempat ni melibatkan sudut genting atau pantulan dalam penuh, maka kamu akan gunakan formula yang keempat. Okey. Indeks biasan, tips dia. Ingatlah formula. Lepas tu tahu nak guna dekat mana. 4 formula ini. Okey. Tanpa membuang masa, kita cuba. Nak tengoklah kat sini macam mana kita nak tentukan formula mana tadi. Okey, soalan yang keempat. Siapa nak cuba? Ya. Ini cikgu yang banyak piala kat belakang dia tu. Siapa tu Ada dekat cupboard dia banyak piala kat atas dia tu. Ashikin ke? Ya. Okay. Saya lah tu. Awak saja nak tayang piala ni Ashikin ni. Ashikin ni memang pelajar yang aktif dekat sekolah. Okey. Sila Ashikin. Pakai lipstick Ashikin. Okey, silakan. Terus. Terus tentukan indeks biasan lain nak guna formula apa? Soalan A nak guna formula yang pertama. Okey. Formula yang pertama, N sama dengan C over V. Okey, N sama dengan C per V. Kenapa Ashikin pilih untuk guna formula yang pertama tadi? Sebab dekat dalam soalan tu dia ada mention tentang laju cahaya. Yes. Senang kan? Betul. Tengok je. Okey, maka cikgu bagi dia piala lagi satu. Okey, jadi inilah dia formula yang perlu digunakan. Alright. Tips lagi. Cikgu selalu bagi tips kan. Okey, pertama sekali mesti cari kata kunci. Tadi Ashikin ada sebut ada diberikan laju cahaya dan juga laju di dalam air. So itu adalah kata kunci. Formula, tentukan formula apa nak guna. Kemudian ganti dan akhir sekali semak. Okey, semak adakah pergantian betul? Semak adakah unit telah ditulis. Tengok tak ada unit. Bermaksud dekat sini kan, cikgu conteng sikit yang ini dipotong, maka memang indeks biasan tak ada unit. So kalau tak ada unit, tak perlu kamu tuliskan unit. Okey, B. Boleh cikgu terus dengan Ashikin juga tak? Ashikin terus jawab B ni. Boleh. Okey, kalau B ni? Kalau yang B ni, saya nak pakai formula ketiga. Formula ketiga. H besar per H kecil. Pandai. Betul cikgu. Kan? Sebab tadi cikgu bagi contoh yang pasal ikan. Soalan tu pada ikan juga. Kebetulan soalan ikan hari ni. Ikan, buaya. Yeah. Okey. Jadi
Macam yang cikgu telah tulis dekat sini, kata kunci, formula, ganti dan semak. Okey. Sebab apa ada M pula? Tadi tak ada unit. Sebab tadi soalan tu minta indeks biasan air. Indeks biasan memanglah tak ada unit. Soalan yang kedua, dia minta mencari dalam nyata. Dalam nyata adalah length, panjang. Okey. Jadi unit bagi panjang adalah meter. Okey. Boleh dapat Akmal? Boleh cikgu. Boleh. Kita teruskan kepada, thank you Ashikin. Kita teruskan kepada pantulan dalam penuh. Cikgu ringkaskan dia menjadi PDP. PDP. Okey, PDP, PDPR. Sama dekat. Cikgu, biarlah PDP, jangan PK. PKP. Ya, cikgu. Main-main ni. Okey, para pelajar di rumah dan juga pelajar-pelajar cikgu, kamu boleh rujuk muka surat 243 di buku teks kamu. Dinyatakan di situ dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan pantulan dalam penuh. Okey, cikgu di sini nak meringkaskan apa yang diterangkan dalam buku teks itu. Pantulan dalam penuh. Okey, maksudnya di sini cahaya dipantulkan sepenuhnya. Jika ada dua syarat, mesti ada syarat, okey. Dipantulkan sepenuhnya jika cahaya pertama sekali mesti cahaya merambat dari medium berketumpatan optik yang tinggi ke rendah. Syarat dia yang pertama. Contoh, daripada kaca ke udara. Okey. Daripada air ke udara. Okey, tapi kalau daripada udara ke air, tak jadi. Dia jadi pembiasan. Betul. Okey, boleh kan? Dapat kan? Yep. Yang kedua, syarat yang kedua yang mesti dipenuhi ialah sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Apa dia sudut genting? Tengok dekat dalam buku teks kamu ya. Dekat dalam buku teks ada 3 gambar rajah yang diberikan. Kamu tengok dekat situ, nanti kamu akan faham tentang sudut genting. Okey. Kita pergi kepada aplikasi bagi pantulan dalam penuh. Cikgu sajalah banyak aplikasi sebenarnya pantulan dalam penuh ni, Akmal. Tapi sajalah cikgu nak pilih satu aplikasi yang dekat dengan kita. Yang selalu kita gunakan, especially para pelajar dan juga guru yang sekarang tengah PDPR kan. Okey. Tanpa gentian optik yang kita ada sekarang, mungkin kita akan mengalami kesusahan yang lebih lagi untuk kita ber-PDPR. Okay. Gentian optik atau optical fiber. Okey, faham. Sorry, terbatuk pula cikgu. Cikgu minum air ke? Kejap lagi lah. Sekejap lagi cikgu minum air. Kita minum air. Okey. Cikgu nak cerita sikitlah perkembangan. Macam mana perkembangan teknologi ni yang berkaitan dengan gentian optik ni kan. Okay, dulu-dulu kan Akmal, masa zaman kita, macam zaman cikgu sekolah lah. Jangan sebut kita cikgu. Zaman kita berbeza cikgu. Cikgu lah. Masa zaman cikgu sekolah, cikgu di sekolah rendah kan. Okey. Nak telefon, mesti nak kena ada telefon. Kabel sampai dekat sana. Kan? Baru boleh boleh telefon. Betul. Okey, kerana pada ketika itu, kabel digunakan untuk menghantar isyarat gelombang bunyi. Okey, lepas tu berkembang. Ada perkembangan dalam bidang teknologi. Datang pula telefon mudah alih. Okey, telefon mudah alih ni pula gelombang dihantar melalui gelombang elektromagnet, iaitu gelombang radio. Maka wujudlah di situ teknologi tanpa wire, wireless technology. Lepas tu berkembang lagi kita punya teknologi sehinggalah sekarang, iaitu gentian optik. Okey, apa yang menarik sangat dengan gentian optik ni kan? Kalau tadi cikgu sebut gelombang radio. Yang kedua, gelombang yang pertama tadi gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi. Yang kedua gelombang radio. Yang ketiga, berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu isyarat yang dihantar melalui cahaya. Okey, kenapa cahaya? Kerana cahaya ini mempunyai laju yang paling tinggi. Jadi isyarat-isyarat yang dihantar akan dihantar dengan cepat. Dan isyarat itu lebih banyak dapat dipindahkan. Dan specialnya juga banyak betul, dan cikgu ni kan cikgu nak tunjuk. Okey. Dan lagi sinar cahaya ini boleh membawa beberapa jenis maklumat pada satu masa. Sebab itu sekarang kan Akmal, sambil jawab phone boleh guna komputer.
Itu sebab dia. Kalau masa zaman cikgu sekolah, tak boleh. Dia ada wire, kena connect, ring, baru boleh connect internet. Tapi Betul. line yang sama tak boleh guna untuk cakap telefon. Oh yes. Ya, kan? Betul? Betul. Itulah dia perkembangan teknologi. Tengok cikgu cakap, tak kenal maka tak cinta. Saya Sebab rasa itulah siapa yang lahir pada keindahan tahun fizik. 90-an cikgu Awak tak tahu? dia tahu mengenai ini. Tak tahulah pelajar cikgu mungkin tak tahulah, mungkin tak mengalami proses perkembangan teknologi itu. Okey. Kalau Asyikin angguk tu iyalah. Dia angguk bersungguh-sungguh. Okey, dah tengah-nganga dengar cikgu bercerita. Sambil tu baca ke tak cikgu punya slide tadi? Baru nak baca cikgu. Baru nak baca. Sedap sangat dengar cikgu bercerita. Okey, apa yang cikgu ceritakan tadi tu serba sedikitlah tentang perkembangan teknologi yang berkaitan dengan kita punya Wi-Fi. Ya. Okey, sekarang kita tengok gentian optik ini sebenarnya dia terdiri daripada teras dalam dan juga teras luar yang kita panggil penyalut. Yang warna merah-merah itu adalah isyarat cahaya. Okey, kelebihannya macam cikgu dah terangkan tadi, maklumat dapat dipindahkan dengan lebih banyak dan pantas. Selain daripada itu, gentian optik ini mudah dikendalikan, dia fleksibel. Kemudian kuat, tidak mudah putus. Okey. Secara umumnya, kalau dulu kan, gentian optik ini hanya digunakan dalam bidang perubatan. Doktor guna, kita panggil apa alat itu? Endoskop. Oh, endoskop. Kan, endoskop digunakan oleh doktor untuk melihat organ dalaman. Tanpa perlu membedah. Tak tahu bedah dekat mana kan. Sekali salah pula bedah. Okey, nasib baik ada endoskop. So, doktor akan tengok dulu di bahagian mana yang perlu doktor bedah. Barulah doktor akan bedah. Teknologi yang sama digunakan untuk bidang telekomunikasi. Sebab itulah ada yang kita, teknologi yang kita ada sekarang. Gentian optik diperbuat daripada sama ada kaca atau plastik yang tulen. Dia mesti tulen. Okey, barulah kita punya pantulan dalam penuh tadi boleh berlaku. Okay, ada dua syarat tadi kan. Pantulan dalam penuh berlaku, dia mesti yang pertama tadi daripada daripada media berketumpatan optik yang lebih tinggi ke media berketumpatan optik yang lebih rendah. Tengok teras dalam dan teras luar. Kemudian yang syarat kedua adalah sudut tuju mesti lebih besar daripada sudut genting. Barulah pantulan dalam penuh ini akan berlaku. Okey, so ini maklumat ini sangat perlu untuk para pelajar menjawab soalan bahagian esei dalam kertas 2. Mungkin boleh keluar untuk bahagian B atau juga bahagian C. Okey. Kan cikgu dah cakap. Sebelum kita nak pergi ke soalan ni cikgu, ada tak pelajar-pelajar yang nak bertanyakan kepada cikgu? Mungkin ada masih kurang faham mengenai perkara yang baru saya kita bincangkan tadi. Ada ke? Sebelum di soal siasat? Semua faham? Semua faham. Okey, good. Okey, sambil kamu cuba mengingat apa yang telah cikgu berikan dalam slide sebelum ini. Cikgu baca dulu soalan. Kamu ingat balik apa yang telah cikgu terangkan dalam slide sebelumnya tadi untuk kamu jawab bahagian esei. Soalan yang kelima, diberikan gambar gentian-gentian optik ni. Raja menunjukkan gentian optik yang boleh digunakan dalam bidang telekomunikasi dan perubatan. Anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri tertentu. Okey, ni cikgu garis. Bagi kaca yang boleh digunakan untuk membuat teras dalam gentian optik. Nyata dan terangkan cadangan anda berdasarkan ciri-ciri bahan dan indeks biasan 10 markah. Ui, banyak cikgu. Itu. 10 markah. Kena fikir baik-baik. Cikgu dah cerita, dah panjang lebar cikgu cerita tadi kan? Ya. Semua cerita cikgu tadi tu memang ada jawapan-jawapan yang boleh digunakan untuk bahagian ini. Okey, so kita nak jawab dulu ke kita nak berhenti rehat dulu, Akmal? Cikgu pula yang tanya Akmal. Boleh cikgu. Sebab saya pun tak dapat apa-apa info. Cikgu pula tahu macam mana ni. Okey, kita berhenti rehat dulu lah. Selepas ini, ini dia. Salah seorang daripada pelajar daripada SMK Raja Ali ni, mereka akan menjawab soalan yang bernilai 10 markah cikgu. 10 markah. 10 markah. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey, nampaknya cikgu pun sudah minum air. Kita kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021. Baik, ini dia cikgu Yep. Soalan yang 10 markah. Yes, 10 markah daripada keseluruhan kertas fizik ni. Ya, 10 jadi kita markah nak kat minta sini. siapa cikgu? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Any volunteer? Ada. Siapa tu? Zahira. Zahira. Okey, Zahira. Sila Zahira. Okay. First, ciri-ciri dia, indeks biasan teras kena lagi tinggi daripada indeks biasan luar. Betul. Sebab dia nak hasilkan pantulan dalam penuh, PDP. Okay. Lepas tu dia kena guna kaca ataupun plastik. Okey. Kaca dan plastik yang bagaimana? Yang tulen. Okey, mesti ada perkataan tulen tu, mesti ada. Okay, supaya dapat memindahkan maklumat dengan tepat. Yes. Okey. Lagi 8? Lepas tu ketepatan bahan dia kena rendah sebab dia ringan. Okey, sebab kita nak hasilkan gentian optik yang ringan. Okey, lagi? Lepas tu kat sini PDP dapat berlaku sebab sudut tuju dia lagi besar daripada sudut genting dia. Okey. Ada lagi? Okey. Dah tak ada. Tak ada. Alright, kalau cikgu kira-kira tadi ada macam 4. baru ada 4 kan? Ya. 4 jawapan, lepas tu ada penerangan. Betul. Okey. Mungkin ada yang nak tambah ke? Ada siapa-siapa nak tambah? Ada siapa nak tambah ke? Nak bagi 10 markah? Saya rasa ada seorang pelajar yang belum cakap lagi ni. Siapa Dia simpan suara dia. Siapa tu? ni? Siapa? Dia tersenyum pula. Boleh? Siapa tu? Ada siapa nak tambah? Ada siapa nak tambah? Saya. Liana. Liana ke yang awak masukkan? Mungkin. Mungkin bukan. Okey, Liana. Silakan, Liana. Dia kena indeks biasan teras dalam. Liana, boleh tak awak dekatkan sikit awak punya tu, mikrofon tu dekat mulut awak? Okey. Lagi sekali, apa dia? Indeks biasan teras dalam dia kena tinggi. Indeks biasan teras dalam kena lebih tinggi daripada luar. Okey. Sebab apa Dana? Sebab tadi dekat point slide before dia cakap pasal dia menghasilkan pantulan dalam penuh. Okey. Nampak dia sebut point sebelum tau. Point sebelum. Slide sebelum. Okey. Terima kasih Liana. Sebab tu perlu Akmal, pelajar-pelajar ni untuk menjawab bahagian esei dia perlu membaca. Perlu membaca, banyak membaca, dan daripada bacaan-bacaan mereka itu kaitkan dengan apakah topik-topik yang ada dalam fizik. Selalunya untuk bahagian ini soalan yang kita panggil modifikasi, pengubahsuaian. Soalan-soalan begini sebenarnya para pelajar boleh fokuskan dan boleh jadikan soalan ini sebagai soalan yang wajib jawab 10 markah. Wajib dapat 10 markah. Sebab dia umum. Umum selagi dia berkaitan dengan konsep fizik dan sesuai, insya-Allah boleh dapat markah. Okey, lagi satu kan untuk bahagian 10 markah ni Akmal. Bagaimana cara untuk menulis jawapan? Macam tadi kita dengar serabut. Itu sini-sini kan? Jadi cikgu cadangkan jawablah dalam bentuk jadual. Oh, boleh cikgu? Boleh. Dibolehkan dalam fizik. Kalau dalam sejarah tolong jangan buat, nanti marah pula cikgu sejarah di luar sana dekat cikgu fizik ni. Kan? Okey, ini kamu boleh jawab dalam fizik. Tak salah kalau kamu nak jawab dalam bentuk paragraf, memang tak salah. Tetapi kalau kamu jawab dengan cara ini, lebih mudah untuk pelajar semak dan juga pemeriksa pun lebih mudah untuk semak sambil pelajar-pelajar ni diletakkan semua dia punya jawapan tanpa hilang markah. Ini semua yang telah kita bincangkan tadi Akmal. Jadi kalau macam ni kita tahu bahan gentian optik mesti sesuatu yang bahan gentian optik. Kaca tadi kan kita sebut jenis kaca tadi kan. Kaca tu tadi mesti bahan gentian optik. Penerangan dia sebab dia kuat, tidak mudah putus. Inilah cara yang terbaik sebenarnya untuk menjawab bahagian AC. Bahagian B dan juga bahagian C. Walaupun ada a bit different daripada bahagian B dan C, bahagian AC, tetapi dia secara umumnya caranya adalah sama.
Cikgu, adakah ini bermaksud apa sahaja bentuk soalan macam cikgu ada katakan tadi bahagian B dan juga C, kita nak jawab semua boleh buat gambar rajah macam ni cikgu? Boleh. Dalam fizik sebenarnya gambar rajah itu boleh membantu para pelajar untuk mendapatkan markah. Especially dalam bahagian penerangan, dalam bahagian cadangan jawapan sebegini. Gambar rajah tu lukis sajalah. Daripada gambar rajah tu maka kamu susun ayat-ayat untuk membentuk jawapan kamu yang terbaik. Sebab saya rasa ini merupakan satu good news kepada pelajar-pelajar yang mungkin agak kurang dengan tata bahasa dia untuk menulis, tetapi dia faham kan? Betul. Nampak Lokman yang angguk, dia lah kot. Confident sikit lah kot. Confident sikit lah kot. Confident lah. Lokman, jangan jujur sangat kadang-kadang. Okey. Cikgu rasa kita nak pergi kepada rumusan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, cikgu nak minta mungkin ada pelajar cikgu yang boleh beri kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Mungkin Ashikin boleh? Yang banyak piala kan? Saya. Kita tak sebut lagi, dia dah saya. Silakan Ashikin. Okey, terima kasih Ashikin. Dah cakap ke? Kesimpulan bagi tajuk cahaya dan optik ni saya akan terangkan secara ringkas je. Melalui subtopik pembiasan cahaya, kita dapat memahami bahawa perubahan halaju cahaya apabila merambat daripada medium yang berlainan ketumpatan optik akan membuatkan sesuatu objek tu bengkok. Jelaslah bahawa hal ini berlaku kerana terdapat perbezaan ketumpatan optik. Itu je. Itu yang apa yang telah dipelajari oleh Ash hari ini. Akmal sudi memberi satu rumusan ke? Saya terima kasih cikgu. Saya takut bagi rumusan tajuk lain pula cikgu nanti. Tajuk lain. Kita bagi peluanglah kepada mereka. So itulah kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita tadi belajar tentang pembiasan cahaya. Untuk menerangkan pembiasan cahaya, para pelajar kena ingat keywords yang telah cikgu berikan tadi. Ada 2 keywords iaitu halaju berubah kerana perbezaan ketumpatan optik dan juga akan menyebabkan alur cahaya bengkok. Kemudian yang kedua, untuk menerangkan fenomena pembiasan cahaya mesti ada 4 keywords tadi. Kena sebut tentang ketumpatan optik, kena sebut tentang garis normal, kena sebut tentang halaju cahaya itu bagaimana, berubah bagaimana, dan yang ketiga adalah sudut. Sudut biasan, kaitkan sudut biasan dan juga sudut tuju. Itu 4 perkara yang perlu kamu ingat dalam pembiasan cahaya. Kemudian indeks biasan pula ada 4 formula. Kamu kena tahu di mana nak guna formula yang betul, dalam situasi mana kamu nak guna. Kemudian kita akhir sekali dalam pantulan dalam penuh. Dalam pantulan dalam penuh kamu kena faham, pantulan dalam penuh hanya akan berlaku jika 2 syarat dipenuhi, iaitu yang pertama, mesti cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium yang berketumpatan optik rendah. Dan yang kedua, sudut tuju mestilah lebih besar daripada sudut genting. Barulah pantulan dalam penuh berlaku. Jika kamu ingat kesemua maklumat-maklumat penting yang telah cikgu berikan ini, insya-Allah kamu boleh jawab untuk ketiga-tiga perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Iya, itu saja cikgu? Ya. Terima kasih rumusan. Banyak-banyak Cikgu Nisa. Dan kepada anda semua mungkin terlepas apa yang cikgu ajarkan tadi. Alamak, macam mana ni? Jangan risau. Anda boleh lihat semula di YouTube Didik TV KPM. Cikgu Nisa, terima kasih banyak-banyak cikgu. Mungkin cikgu nak tambah sikit ke yang hujung tu? Okey, ini kata-kata terakhirlah Akmal dari secara ringkas cikgu. Pesanan daripada saya kan. Success it's not always what you see. Okey, apa yang cikgu masukkan di sini adalah tentang kejayaan. Kejayaan bukan selalu apa yang kita lihat. Tetapi mungkin daripada segi kita kena tahu apa kelebihan yang ada diri kita, potensi diri kita yang akan membantu memberi kebaikan pada orang lain. Itulah dia kejayaan. Jangan kita selalu tengok kejayaan orang lain, itu kejayaan bukan. Betul. Okay? Itulah apa yang cikgu nak sampaikan hari ini, Akmal. Okey, terima kasih banyak Cikgu Nisa, dan juga saya mendoakan kejayaan adik-adik kita ni. Ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi nutritionist, ada yang nak jadi IT, nak jadi interior
designer. Apa-apa pun cita-cita anda semua, saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik. Okey, amin. Jadi kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri. Cikgu Nisha, thank you so much. Terima kasih juga Akmal. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Zahidan bin Hassan, bapa kepada Zahirah Alia, pelajar SPM tahun 2021. Harapan saya, semoga anak saya terus gigih berusaha, terutamanya di musim pandemik COVID-19 dan cabaran pembelajaran di atas talian. Semoga berjaya dan cemerlang di dalam SPM 2021. Sekian. Assalamualaikum, saya Siti Aisyah, ibu kepada Siti Farhana binti Marzuki dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Di tahun yang amat mencabar ini, saya sentiasa berdoa dan amat berharap agar anak saya serta anak-anak SPM 2021 akan terus bersemangat dan berusaha bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM. Anda pasti boleh.